Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Izzuddin Ismail dari kelasprogramming.com, dan baru-baru ini saya ada share tentang macam mana kita buat form ini menggunakan Bootstrap daripada inspirasi daripada pertanyaan persoalan di Facebook group Jom Web. Sorry. Jadi inilah dia hasilnya, dan hari ini saya nak berkongsi tentang macam mana kita nak buat validation. Sebelum kita cerita masuk data ke dalam database dulu, apa yang dihantar oleh pengguna bila diisi borang-borang ni, diisi, klik submit daftar ni, kita nak kena semak dahulu data-data yang dihantar, dan kita nak paparkan makluman balik kepada pengguna kalau ada benda-benda yang tak betul lah. Alright. Jadi untuk itu kita terus melompat masuk kepada projek Laravel lah. Jadi validation yang kita buat ni, macam mana nak buat validation guna Laravel. Alright. Jadi saya dah ada satu projek Laravel sedia ada di sini. Kalau di dalam browser saya ni, saya buka bootcamp.test lah. Ini projek sedia ada, projek main-main, projek untuk belajar kan. Jadi pertama sekali kita kenalah buat satu URL baru. Kita bermula dengan dekat web.php, kita punya routing ni. Kalau kita nak cari betul-betul di dalam routes dalam web.php, sini kita kena define dulu route. Kita nak URL macam mana jadi kalau ni borang guru. Kita panggil view teruslah. View web borang guru. Lepas tu apakah view dia? So yang ni mungkin kita ada satu folder borang-borang dan guru. Jadi ini bermakna dia akan cari dalam folder borang dan file guru.blade.php. Okey. Jadi di manakah kita buat satu folder dalam views, dalam resources. Okey, dalam Laravel kita punya template, kita punya view semua duduk dalam resources. Lepas tu dalam views. Okey, dalam ni kita boleh buat satu folder, iaitu folder borang seperti mana yang ni. Titik tu akan menjadikan satu folder lah. Dan di dalamnya kita buat satu file guru.blade.php. Okey, jadi kita boleh buat satu template. Yang ni saya pakai Emmet bila Emmet abbreviation tu, titik bertindih macam tu. Lepas tu kita boleh tab ataupun enter, dia akan buatkan HTML skeleton. Macam untuk kita macam tu lah. Dan yang ini sebab kita pakai Bootstrap. Kalau ikutkan yang ni borang kita ni, kita boleh semak balik dekat kita punya CSS ni. Kita memang dah pakai Bootstrap URL dengan template-nya sekali, dengan theme-nya yang Sandstone ni Okey, sebab itu dia macam tu. Dan dekat sini bolehlah kita buat link CSS, link jenis yang CSS macam tu. Okey, URL-nya kita ubah. Alright. Jadi CSS dah ada. Kita rasa macam dah boleh copy saja. Kita ambil HTML-nya ini, kita select all, right click copy, dan kita paste di dalam body. Save. Dan kalau ikutkan kat sini kita ada borang/borang guru, sepatutnya dia akan buka. Kita panggil secara view Kita panggil view dan borang guru, dan kita panggil view tersebut. Kalau kita buka kat sini, sepatutnya borang/borang guru. Dapatlah kita borang ini. Okey, bahagian pertama dah. Yang ni sebab dia besar tu sebab saya zoom. Ini zoom yang biasa. Yang ini saya zoom sikit bagi senang kita nak tengok untuk buat tutorial. Okey. Seterusnya, apa yang kita perlu ada bila kita buat form ni, tutup dulu kejap terminal. Mestilah dinamakan dengan baik setiap field dia ataupun medan. Contohnya yang ini, dia nama, name sama dengan nama sekolah. Okey. Kita copy name ni. Yang seterusnya kita tengok yang ni. Dia guru besar kan. Jadi dekat input tu nama guru besar. Lepas itu yang ni nombor telefon. Yang ini nombor fax. Okey. Lepas tu ini email. Ni email guru ke email sekolah? Kononnya email sekolah lah Kat bawah ada yang email untuk guru. Jadi yang ini nama guru. Dan kemudian nombor telefon guru.
nombor telefon guru. Lepas itu ini jantina. Lepas itu yang ini, okey, input ni yang ni kenalah letakkan value yang betul sebab ni checkbox kan. Yang ni kalau dia check yang ni kita akan dapat lelaki dan yang ni jantina. Kalau dipilih yang kedua ni kita akan dapat value perempuan dan name jantina. Okey. Lagi subjek yang diajar. Yang ni dekat select ni kita buat subjek diajar. Mungkin ini kita buat, kita bagi value dia. Mula-mula ni kosong. Pilih subjek. Okey. Jadi yang ini kita ada bahasa Melayu. Yang ni value pun kena bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Ini pun kena bahasa Inggeris dan matematik. Cukuplah 3. Matematik. Okey, grade. Grade saya tak pasti kalau dalam skala grade kerajaan ni macam mana kan. Jadi ini kita buat sila pilih grade. Okey, yang ini value dia adalah kosong. Yang ini saya tak tahulah, ABC je lah. Saya tak pandai skala grade ni macam mana kan dalam perkhidmatan guru ni. Jadi kononnya ABC lah. Okey. Ada lagi tak? Nama pengguna. Ini bagi ini mungkin tak username lah. Tak nak. Okey. Dan lagi satu adalah password. Okey. Lepas tu jangan lupa bila borang ni dia mesti ada form lah. Okey, form ni tengok akhirnya kita dekat sini, kita cut, jadi dia kena lebih luar daripada cut kita. Kalau ikutkan borang pendaftaran, row container. Okey, mungkin selepas daripada history tu kita boleh buat form. Yang ni kita nak dihantar balik semula ke borang guru, tapi method adalah post. Yang ni kita cut dulu, dan dalam Laravel ni kita mesti ada CSRF untuk untuk ciri-ciri keselamatan lah. Cross-site request forgery punya ciri-ciri keselamatan. Jadi yang akhir sekali rasanya dekat bawah button ni kita boleh tutup form kita. Kalau ikutkan ni, ini kalau kita perasan ini adalah yang kolom. Yang ini tutup kolom dari atas sekali tadi. Yang ini tutup row. Lepas itu yang ini yang container. Dan yang ini adalah container fluid. Okey. Yang ni tak perlu buat pun tak apa, tapi just untuk kita, saya nak labelkan lah komen-komen dengan komen-komen HTML macam tu. Kalau nak kemas, kita boleh beautify selection. Okey, HTML. Jadi elok lah indentation dia semua tu kan. Save. Okey, kita tak nampak apa-apa perubahan dari segi rupa bentuk sebab kita tambah label-label saja kan. Tapi sekarang ni kita nak tengok apakah data-data yang dihantar. Kita akan hantar data ke, tengok balik form ni, borang guru. Okey, jadi sekarang ni kita kena buat route yang jenis post yang pergi ke borang guru. URL dia sama situ. Okey, tapi kita akan buat controller. Sini kita guru controller lah. Controller class. Lepas itu kita buat satu function nama store. Dan dekat situlah dia akan memproses data-data ini. Macam mana kita nak buat controller ni.
Okey, dalam VS Code kita boleh panggil terminal. Saya control apa tick tu, control tick yang sebelah nombor 1 tu lah. Okey, jadi kat sini kita boleh pakai kita punya zoom sikit bagi nampak kita punya PHP artisan make controller guru controller. Alright. Jadi pun okey, created successfully. Kecil sikit. Okey. Alright. Mungkin yang ni boleh nampak. Okey. Sekarang ini kita dah ada, kita kena import lah. Import kelas ni dan kita tengok kat atas sekali kita ada mana guru controller kita. Mesti ada yang tu. Kita dah import ataupun kalau kita nak tak pakai dalam saya punya VS Code ni dah ada lah dia punya extension semua ni kan, kita senang nak import. Kalau in case yang itu kita pakai namespace resolver ni jadi senang kita nak right click import library dan import classes. Jadi kita boleh kat sini kita right click kita import kelas saja. Yang ni dia kata already imported. Kalau tak kita kena tahu dia dekat mana dan kita kena type penuh bersama namespace nya HTTP controller. Jadi kita buka lah controller kita ni, guru controller, dan kita buat satu function public function. Apa nama function kita tadi? Store. Jadi store ni akan menerima data daripada request. Jadi kena ada yang itu jadi yang pertama sekali untuk kita tengok apa data yang dihantar ni, kita boleh buat dd. dd ni bermaksud dump and die. Dia akan dump data dan dia akan exit daripada memproses benda-benda lain lah. Tengok dekat ni tadi, borang kita, button kita mestilah jenis submit. Kotak nanti tak jalan. Type submit. Alright. Okay, kita buka form kita ni dan kita submit saja. Dapatlah kita hasil daripada dump and die ni. Saya zoom sikit. Dekat request ni kita nampak data-data yang dihantar ada 12 field semuanya. Termasuklah token untuk CSRF ni tadi. Nama sekolah, guru besar, nombor telefon, nombor fax, email sekolah, nama guru, nombor telefon guru, subjek diajar, grade, username dan password. Semuanya null, tidak ada value. Jadi kita nak buat supaya kita nak letakkan syarat-syarat tertentu. Ini data-data yang nantas, kita boleh ambil, select dan kita copy. Kita nak letakkan syarat-syarat sebelum kita masukkan dalam database. Kita nak keluarkan, kita nak bagi tahu, yang ni mesti diisi, kan? Ataupun cara-cara ni macam mana kan? Jadi untuk itu, ini kita comment dulu. Kita boleh buat, kata ni validated data sama dengan kita punya objek request atas tu, validate kurungan, dalam kurungan kita hantar array dan kita buat macam tu. Okey, dan step satu ni kita boleh set apakah syarat-syarat dia. Okey, cara nak set syarat-syarat dia, katalah secara amnya kita nak semua ni required Okey, jadi saya buat control C, senang kita find and replace. Saya nak replace semua null ni kepada, kita kena buat set sebagai array. Di dalam array tu kita boleh buat syarat-syarat yang kita nak lah. Kita pakai array sebab kita boleh buat guna lebih daripada satu syarat. Di hujungnya saya letak comma supaya array kita yang untuk validate ni dia akan jadi array yang elok lah. Lepas satu key kepada key yang lain kan. Jadi kita replace all. Okey, jadilah array kita kat situ. Sekarang ni kita pakai required saja dulu. Dan kalau kita komen kat sini, maklumat lanjut tentang Laravel validation ni, saya suka kita boleh terus rujuk ke documentation. Kita boleh search pasal validation. Okay, validation, mula-mula kita define routes. Lepas tu kita set controller, kita write logic dia. Ni satu cara, satu kaedah. Kita boleh pakai pipe macam ni ataupun kita boleh pakai array macam tadi. Lepas tu macam ni pun boleh. Macam ni Okey, selepas itu kita nak display error cara yang ringkas, yang ni kod yang kita boleh ambil guna pakai kat sini, copy dekat kita punya blade ni. Katalah selepas borang ni kita boleh paste sahaja kod tersebut.
Kita tengok apa kod ni buat. Dia kata kita pakai blade punya directive kat sini. If. Lepas tu errors any. Kalau ada apa-apa error, kita akan keluarkan alert. Bila pakai bootstrap ni, alert dia akan jadi colour pink, colour merah macam tu. Lepas tu kita buat listing kat sini. UL list, unordered list. Kita loop for each. All errors. Sebagai error, dia akan senaraikan error-error dia. Okey. Kalau kita tengok balik pada kod kita ni tadi, guru controller apa yang berlaku, dia akan terima data-data dan dia terus buat request validate. Dan ini data-data yang kalau dia validated lah, apa yang berlaku dekat sini secara default, secara apa panggil lalai dalam bahasa Melayu, default, bila kita buat request validate ni, dia akan check adakah dia memenuhi syarat-syarat semua ni. Kalau tidak, dia akan redirect balik ke belakang, ke page yang hantar tadi dengan maklumat-maklumat ralat-ralat error-error ni lah. Okey. Nak pasti kita boleh back kat sini, kita hantar je borang kosong ni, kita set semua tadi required kan, mesti diisi. Jadi sebab tidak diisi, semua keluar lah ni, the name, the nama sekolah field is required, the guru besar field is required, okay. Satu cara kita boleh buat macam tu, tapi saya nak tunjuk yang mana kita buat bersama dengan Bootstrap, kita boleh highlight dekat sini terus. Okay. Macam mana kita nak buat yang tu? Saya buat satu dulu. Kita buat satu, kata nama sekolah ni. Okay, immediately selepas nama sekolah, kita boleh buat kita buat span. Lepas tu invalid feedback. Okay. Dan kita keluarkan sila isi nama sekolah. Okay. Dan kalau dekat sebelumnya, sebelum invalid feedback ni, ada satu elemen yang ada kelas is invalid, dia akan keluarkan invalid feedback ni. Okey, kita tengok. Okey, nampak dia keluar macam tu. Tapi kalau tidak ada, dia tak keluar. Okey, dia tak keluar. Yang ini semua kita boleh tengok dekat Bootstrap macam mana dia memudahkan kita nak keluarkan valid invalid feedback tu. Validation. Yang ini kita boleh baca lagi pasal validation semua. Kalau kita klik, dia boleh keluar macam tu kan. Yang ini memang dia punya ciri-ciri dia. Kita boleh set kalau nak valid feedback boleh, kalau invalid feedback pun boleh. Dekat field yang sebelumnya, kan, dekat field yang sebelumnya kita boleh set jadi is valid ataupun is invalid. Kalau nak saya tengok, kita uji lagi, kita boleh buat. Okay, betul. Yang ini kita buat valid feedback. Nama sekolah telah diisi. Okay, kalau kita buat kat sini is valid. Okay, kita tengok dulu. Kalau tidak ada apa-apa, kita refresh. Tidak apa-apa, ada apa-apa yang keluar. Tapi kalau kita buat is valid. Okay. Fresh, nama sekolah telah diisi. Okey. Tapi kalau nak sampai begitu sekali pun boleh, tapi kali ni kita nak tunjukkan invalid saja. Okey. Tapi kita nak mula mengenal pasti sama ada field ini valid tak valid, kita boleh gunakan error dan error untuk apa? Ini error untuk nama sekolah. Dan bila dalam blade ni kita error, kita tutup balik and error. Okay. Dan kat sini kita letakkan is is invalid tadi. Okay. Jadi kalau ada ralat untuk nama sekolah, dia akan keluarkan. Dan bila ada is invalid ni akan keluarlah juga invalid feedback. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita pergi buka balik form biasa, kita daftar. Okey, yang ni memang keluar tadi dan sekarang yang ini pun keluar. Okey. Okey, jadi sekarang ni bila kita nak buat kita punya validation ni, kita nak highlight field kat mana yang ralat, kat mana yang belum diisi.
Jadi yang ini kita boleh remove dulu. Sebab tak berapa cantik lah. Nanti orang tak perasan pun. Error kat sini. Tapi dekat yang sebelah mana form ni besar, banyak field dan sebagainya kan. Elok kita highlight terus dekat tempat-tempat yang betul. Okay, jadi kita mula kita boleh buat message dia. Yang ini kita letak betul-betul selepas daripada input dia. Okay, yang ini message-nya sila isi nama guru besar. Lepas itu yang ini dekat selepas input sila isi nombor telefon. Lepas itu yang ini sila isi yang ini email sekolah. Sekolah yang isi yang ini nama guru. Yang ini nombor telefon guru. Yang ini mungkin yang ini kita buat special sikit sebab dia ada input kan. Kita tak nak letak, kalau kita letak selepas input ni dia macam kat belah lelaki ke kat belah perempuan ke, padahal kita kena display sekali saja. Jadi saya akan letak dekat sini lepas tu kita wrap dia dengan div sebab dia kena elemen yang betul-betul. Selepas tu baru ada invalid feedback. Div sebab nanti kita akan gunakan dia nak letakkan is invalid tu. Okay. Lepas itu yang select ni, immediately selepas select, okay, kita nak yang Ctrl C. Betul ke? Ctrl V. Okay, betul. Sila pilih subjek. Okay, yang ini atas ni tadi. Sila pilih jantina. Jantina. Dan akhir sekali sila pilih grade. Okay, sekarang ni kita dah set dah dia punya message dia, invalid feedback dia. Jadi kemudiannya kenalah kita letak yang error ni. Okay, jadi yang ini error untuk nama sekolah. Kita benda ni duduk dalam kelas sebab kita nak keluarkan kelas is invalid tu. Jadi dia kenalah duduk dalam kelas ni untuk field tersebut. Jadi yang ini adalah untuk nama guru besar. Guru besar sahaja. Lepas itu yang ni duduk dalam kelas untuk nombor telefon. Ada space ni sikit. Telefon. Dan ini email sekolah. Sekolah. Yang ini nama guru. Yang ini telefon guru. Yang ini okey. Yang ini kita akan buat dekat sini. Yang kita buat ada wrap kelas lain kan tadi. Okey, ini apa, jantina. Kenapa name ni dekat sini? Name ni salah. Dia bukan dekat situ. Dia mesti dekat sini. Tukar ni jantina. Dan yang ini pun tukar jantina. Input name. Oh, dah ada dah. Okey, berkali-kali dah kita letak. Okey. ID, value lelaki perempuan, name jantina. Okey. Dan immediately selepasnya kita ada span dia. Okey. Nanti kita tengok dia elok berjaya atau tidak. Yang ini kita boleh letak dekat sini, dekat select ni. Bukan, kita nak letak yang error ni dekat dalam kelas. Yang ini adalah apa nama dia? Subjek dia ajar. Subjek
diajar. Okey. Lepas tu akhir sekali grade. Dalam ni grade. Alright. Kita tengok sekarang berhasil atau tidak. Yang ni kita dah remove ke? Okey, kita buat borang yang biasa dahulu. Dan kita ke bawah, kita pun isi je lah semua. Kita keluar kat sini, oh nombor fax. Tak betul dibuat. Sila isi nama sekolah, sila isi nama guru besar, sila isi nombor telefon, nombor fax ni kita check balik. Sila isi email sekolah, sila isi nama guru, nombor telefon ni pun kita check balik. Jantina ni macam tak betul pula keluarnya. Nama pengguna, oh yang ni username dengan password kita tak buat Mana account profile. Kita buat yang ini nama pengguna. Okey. Di sini dan password di sini sila isi nama pengguna dan yang ini sila isi kata laluan. Dan kita ambil yang error ni letak dalam kelas. Yang ini adalah username. Betul tak? Name dia username kan? Dan yang ini adalah password. Okey. Yang tak berapa betul tadi, kita tengok adalah dekat jantina. Kita tengok balik jantina dengan nombor telefon ni. Mana tadi? Okey, jantina. Error jantina is invalid. Okey. Kita tengok inspect sikit. Label div. Okey, jantina. Sepatutnya dia ada satu div yang wrap dia ataupun yang dekat sini. Div. Tak nampak pula. Dia macam tak ada ralat ke kita tak set untuk jantina. Okey, untuk jantina tidak ada. Kita tambah satu. Jantina pun required. Lepas tu kita tengok yang nombor telefon guru ni. Kenapa tidak ada? Dia tak ada, tak keluar dia punya is invalid tu. Atau mungkin nama dia salah. Kita tengok nombor telefon is invalid, telefon guru. Tetapi namanya adalah nombor telefon guru. Panjang sikit. Saya copy tu, kita paste balik kat sini. Save. Ada lagi tak yang ralat? Nombor fax. Kita tengok nombor fax. Kita tak set agaknya dekat nombor fax. Si nombor telefon, nombor fax. Kita tak buat Jadi kita buat yang untuk nombor fax. Copy yang itu. Paste, sila isi nombor fax. Dan letak dia punya error. Okey. Dan dekat kelas tak nombor name dia apa? Nombor fax. Ctrl C, Ctrl V, save. Ada lagi tak yang tak keluar? Sepatutnya semua akan keluar sebab apa pun kita tak isi. Okey, kita pergi lagi sekali. Kita tengok yang ni. Yang ni pun pilih jantina. Ada dan ada, semua pun ada. Yang ni pun kena ada sepatutnya ni. Okey, jadi kita yang tak check box tu kita nak pastikan dia check kan. Yang ini setuju. Mungkin yang ini value dia kita buat setuju. Name dia setuju. Dan sebab dia label macam tu, kita buat sama cara macam radio button tadi. Kita ada div di sini. Invalid feedback ni saya copy, paste kat sini. Sini kita buat kelas. Mana yang error tadi? Ctrl C, Ctrl V, nama dia setuju.
tujuan anda diperlukan. Okey. Dan mesti ada juga Ctrl C, Ctrl V, setuju, required. Alright. Lagi sekali. Kalau kita boleh tutup ni, daftar. Semua ada, ni kita uncheck. Daftar. Kat sini pun dah keluar cantik lah macam tu. Okey, tapi sekarang ni kita tengok kalau kita isi sesuatu kita isi nama sekolah SK Taman Gemilang. Okey. Gemilang. Kita pun daftar, bila tengok ada dah tak ralat tapi ada yang lain-lain yang ralat tapi data yang kita masukkan tadi ni hilang. Alamak, takkan nak kena type balik. Jadi untuk itu kita buat ni pula. Kita kena set lah value untuk dia. Apakah value untuk dia? Kita boleh pakai Laravel Blade punya function. Bila nama sekolah ni kita buat value dia ke dah ada value? Value tak ada. Okey, tempat lain tak ada value. Hanya dekat radio button ni tadi. Set value dia sama dengan kita pakai Blade punya templating macam tu. Kita pakai old untuk nama sekolah. Jadi perlulah kita buat ni untuk yang lain-lain juga. Nama sekolah, yang ini guru besar. Lepas tu yang ini nombor telefon. Nombor telefon. Yang ini nombor fax. Yang ini email sekolah. Lepas tu nama guru. Lepas itu yang ini nombor telefon guru. Yang ini okey. Yang jantina radio button ni dia special. Kita kena sebab kita bukan set value. Value dah ada dah dekat sini. Kita nak set check ataupun tidak. Jadi untuk itu kita buat macam ni kita pakai if dan ada and if. Okey. Lepas tu if old old apa ni? Old jantina sama dengan value dia kat sini, lelaki, kan? Dan dalam ni kita buat check. Okey. Macam tu kita set value untuk radio button dan untuk untuk perempuan pula. If jantina sama dengan dia nak tahu, dia nak check yang mana satu. Jadi macam ni cara kita buat. Alang-alang saya dah ada kopi yang untuk yang if ni, kita buat jugalah. Samalah juga bila untuk select. Select dia akan pakai selected. Okey, jadi yang ini kita buat. Ini adalah subjek diajar sama dengan blank. Sini yang check Okey, copy ni kejap. Dan untuk bahasa Melayu, subjek diajar. Subjek diajar sama dengan bahasa Melayu. Dia nak sama dengan value dia ni. Kalau value dia sama yang ini, dia akan jadi check lah. Yang ini adalah bahasa Inggeris dan yang ini pula matematik. Okey, lepas tu kita buat yang ini pula, yang untuk grade ni. Yang ini adalah grade, dan kalau grade sama dengan empty, kita pilih yang ini, dia akan selected yang itu. Saya copy ni dulu kejap, copy, paste. Kalau grade sama dengan A, dia akan check yang ini. Kalau dia sama dengan B, dia akan check yang ini.
Kalau dia sama dengan yang C, saya tutup tepi ni tadi, minta maaf. Okey. Dan kita buat jugalah untuk yang persetujuan ni dekat input dia. Yang ni setuju okey. Jadi if setuju sama dengan value dia adalah setuju, nama dia setuju, nama dia setuju. Setuju, dia akan check balik. Okey, kita nak buat balik yang untuk yang lain-lain ni. Yang value ni pula, yang fill, text fill. Pilih jantina, yang ni option, okey, yang ini pun option, okey. Lepas tu ni nama pengguna ni pun kena set balik. Tak bawah pun tak apa, value sama dengan username, dan kalau tak bawah ini pun boleh value sama dengan password. Okey. Jadi sekarang ni okey, kita nak macam by default, yang ni kita tak nak lah dia dah di-check kan, setuju, check ni kita buang. By default dia tidak ada. Dia tertakluk kepada if ni tadi. Okey. Macam nampak tak nampak, kita boleh turunkan dia. Ni dah ID. Okey. Kita tengok balik. Kalau kita klik daftar, okey, semua error menyala. Okey, sebab okey, jadi sekarang kita buat SK Taman Gemilang. Daftar. Okey, yang ni dah okey. Nama guru besar Izzuddin Ismail. Daftar. Okey, yang ni dah okey. Nombor telefon 0112345678. Okey, kita buatlah nombor fax sekali. 03 la. Okey, dan email sk taman gemilang @gmail.com kononnya. Kita submit dulu. Okey, yang tu pun okey. Nama guru adalah Ishak Razali. Okey, nombor telefon guru 0194. Kita pilih jantina lelaki, pilih subjek bahasa Melayu, pilih grade A. Kita submit. Okey, tu semua dah okey. Dan okey, saya nak buat satu message. Nanti semua dah okey, tak nampak apa-apa pula kan. Okey, kita echo H1. Okey, semua okey. Alright. Oh, ni salah. Semicolon. Colon pula. Okey, nama pengguna Ishak. Dan password. Okey. Password ni kita patut tukar jadi type password lah. Nanti kita tukar. Jadi last kali kita belum setuju je. Kita pun daftar. Semua dah. Oh, password ni. Password dia tak simpan. Dia tak mau simpan value dia. Kita tengok lagi sekali. Dekat password ni. Invalid password. Value sama dengan old password. Value password is invalid. Name. Dia tak mau keluar pula kalau password. Name, password. Adakah name dia betul? Name dia password. Password mana memang kena isi balik lah. Okay. Jadi kita masukkan balik password. Kali ni kita check. Kita pun daftar. Oh, subjek ni tak berhasil pula. Patutnya kita dah pilih. Tadi ni kita pilih grade B. Kita daftar. Dia masih tak apa. Kita tengok balik. Apa betul ke tak betul. Okay, dia salah Bila drop down, select ni kita kena pakai selected. Minta maaf. V paste. Okay, samalah juga dengan yang ini. Dia tak boleh check, dia kena selected. Control V, kita Control V, save. Okay, kita tengok yang ni berjaya tak kali ni. Kita pilih matematik dengan grade C. Daftar. Okay, matematik grade C. Kalau kita pilih perempuan, dia patutnya kekal pada perempuan dan kekal pada perempuan. Okay, radio button. Okay, tadi select yang tak betul. Okay, jadi lastly password yang tak isi. Kalau kita uncheck ni balik, matematik kekal, C lelaki kekal, yang ni yang belum ada, dan set password balik. User 1234.
Okey, katalah kita nak tengok dululah apa isi-isi dia. Saya ambil ni, saya letak kat situ dan kita uncomment. Kita submit Ada Didi kat belakang tu. Nampaklah kita Didi. Query request ni. Apakah data-datanya? Itulah data-data yang diisi tadi. Okey. Jadi sekarang ni kita boleh remove. Ini. Kita back. Kita isi balik semula. Sekolah. Sikit kita bilang. Nama guru Ishak. Ni. Ini Jantina. Ni nama pengguna. Bolehlah. Dan kita daftar. Semua okey. Okey. Bila semua okey, kat sini seterusnya bolehlah kita buat. Seterusnya boleh simpan dalam DB. Alright. Rasanya itu sahaja untuk simpan dalam DB. Okey, untuk validation ni kita boleh always refer kepada validation ni. Kan kat sini kalau kita nak tengok apa lagi rule-rule validation yang ada, validation password, mana creating, writing, validation logic, form request validation, manually, validation input, available validation rules. Ada banyak rule yang kita boleh gunakan kat sini. Kalau kita nak buat password match pun boleh. Kalau kita nak buat satu field tu, bila satu field tu yang dah diisi pun boleh kan, required if. Kita ada match. Mana match. Ada match ni somewhere. Bila password kan. Confirmation, tak silap saya. Confirm, current password, confirmation. Kita boleh rujuk lagi lah syarat-syarat validation apa-apa lagi yang kita perlukan. Alright. Dan untuk save dalam password, save dalam DB pun kita kena cerita database lain lah. Cerita pasal tutorial lain. Okey, itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Dapatlah kita belajar pasal validation, cara menggunakan validation. Mungkin lagi satu untuk nak kekemasan lah tadi kan kita ada pakai yang if any tu. Saya nak tambah satu aja lagi. Defining, displaying. Ni kita display macam ni kan. Saya nak ambil ni balik, copy dekat view ni. Atas sekali, tadi kita letak something dekat sini. Kita buat yang ini, akan tetapi bagi indan cantik sikit, kita tak perlulah dia displaykan banyak-banyak apa error kat sini. Kita tulis sini ralat sila semak input untuk borang. Alright. Cukuplah. Lepas tu dia boleh tengoklah kat mana yang dia silap isi. Okay. Tu macam nama tak ada. Kita submit sekarang ni. Ralat sila semak. Oh, dekat sini. Itu sahaja. Okay, baik. Terima kasih kerana menonton. Apa-apa nanti mungkin saya buat yang lain lah. Terima kasih. Assalamualaikum.